A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat semua, kita berjumpa lagi siri keempat surah Al-Hujurat. Saya menyampaikan, saya rujuk kepada kitab tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir, dan juga tafsir yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan saya akan sampaikan hari ini kita akan lihat ialah ayat yang keempat. Sebelum kita masuk pada ayat keempat, kita akan melihat sedikit ayat yang semalam, iaitu ayat ketiga. Iaitu ayat ketiga ialah innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sungguhnya orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang diuji, orang-orang yang diuji oleh Allah hati-hati mereka untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi dalam episod ketiga kita dah bincangkan mengenai larangan Allah daripada bercakap kuat dengan Rasulullah SAW, dan disuruh supaya sahabat dan orang-orang mukmin hendaklah merendahkan suara ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di majlis Rasulullah. Apabila mendengar ayat ini, firman Allah surah Al-Hujurat ayat 3 ini, maka para sahabat begitu patuh sami'na wa ata'na. Disebutkan oleh Abu Hurairah, apabila turunnya firman Allah ayat ketiga ini, lalu jangan kamu mengeraskan suara kamu, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wallahu la arfa' sauti illa ka'akhis sirar. Demi Allah, aku tidak akan mengeraskan suaraku, melainkan aku bercakap seperti aku bercakap pada orang yang hendak diberikan suatu rahsia. Maknanya Sayyidina Abu Bakar begitu patuh pada arahan Allah, sehingga bila dia nak bercakap dengan Rasulullah macam berbisik. Sampai tahap itu hormatnya sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sikap sahabat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah orang-orang yang telah berjaya dalam ujian Allah kerana mereka bertakwa pada Allah. Kenapa disebut bertakwa? Kerana mereka ini taat dan patuh pada apa saja arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan pada mereka ialah wa ajrun azim, iaitu mereka akan mendapat keampunan daripada lahum maghfiratun wa ajrun azim, iaitu mereka akan mendapat keampunan dan mendapat pahala yang besar kerana mereka patuh pada perintah Allah supaya berakhlak mulia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru kita sambung ayat keempat, iaitu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang bilikmu, kebanyakannya mereka adalah orang yang tidak berakal. Jadi diriwayatkan oleh Mujahid dan beberapa orang yang lain bahawa ayat ini diturunkan oleh Allah kerana orang Badui. Ini asbabun nuzul dia, sebab turun. Orang Badui Bani Tamim datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama, jumlah mereka adalah 9 orang. Tujuan kedatangan mereka ialah untuk memeluk Islam. Apabila mereka masuk ke masjid Nabi, mereka memanggil suara yang kuat. Bukan sekadar itu saja, mereka telah menunjukkan satu akhlak yang tidak baik dengan memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, dia sebut, kami hendak datang hendak bertemu denganmu. Dengan nada suara kuat yang tidak layak mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang sepatut mereka buat, mereka panggil dengan panggilan yang mulia, ya Rasulullah. Jadi, dan kebetulan pada masa itu, masa Badui itu datang ialah Rasulullah SAW sedang berehat di satu bilik, salah satu bilik rumahnya, bilik Ummul Mukminin. Mereka berkata, wahai Muhammad, keluar bertemu dengan kami. Rasulullah sedang berehat dan terkejut kerana mendengar laungan yang kuat yang memanggil baginda. Baginda yang sepatutnya berehat pada ketika itu tiba-tiba diganggu dengan laungan yang kuat oleh orang yang tidak memahami adab Islam. Mereka telah menunjukkan suatu akhlak dan perangai yang kurang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dianggap mereka ini aktsaruhum la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Begitu juga disebutkan mereka ini juga adalah tidak berakhlak dan jahil. Ada sejarah menunjukkan bahawa orang-orang Badui ni macam orang asli lah, ya, orang kampung, orang pedalaman. Mereka ni terkenal dengan keras, dan diceritakan bahawa satu ketika ketika Rasulullah berada dalam masjid, mereka datang jumpa Nabi dan dia bertanya di mana Muhammad. Lalu sahabat memberitahu Nabi sedang berehat. Lalu Badui itu bertanya, kamukah cucu Abdul Muttalib? Jawab Nabi SAW, ya. Badui itu tanya lagi, kamukah yang menyuruh manusia supaya bersolat? Jawab Rasulullah SAW, ya. Badui itu tanya lagi, kamukah yang menyuruh manusia supaya berpuasa dan menunaikan zakat? Baginda menjawab, ya. Setelah pertanyaan itu, Badui itu berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kedatangan ini untuk bertanya mengenai beberapa perkara padamu. Jika aku bersikap kasar sebentar tadi, kamu maafkan aku. Aku adalah Diman bin Sa'labah dari kabilah Bani Sa'id. Tujuan kedatanganku adalah untuk memeluk Islam. Di belakangku ada ramai lagi rombongan lain yang sedia untuk memeluk Islam, iaitu Bani Sa'id adalah kabilah daripada Halimatus Sa'diyah, iaitu kabilah daripada ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telatah ini dicerita dalam hadis yang masyhur dalam bab fiqh. Lalu seorang Badui dalam bab fiqh pula diceritakan tentang macam mana seorang Badui datang ke masjid, tiba-tiba pergi tepi dinding dan dia buang air kecil. Maka para sahabat nak halau dan nak pukul, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah membiarkan Badui itu menunaikan hajatnya sehingga selesai. Baru disuruh memanggil para sahabat mengambil air dan mengambil air, serta Rasulullah mengajar pada sahabat menyucikan najis air kencing itu daripada lantai. Jadi cara Rasulullah menerangkan kepadanya bahawa kepada Badui yang kecil itu, Badui yang kecil ni tidak dipukul pun, tapi Rasulullah mengatakan bahawa tempat masjid ni adalah tempat orang ramai berkumpul, dan masjid adalah bukan tempat buang najis. Masjid adalah tempat ibadah dan tempat mulia. Itulah nasihat yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Badui, kerana dia pada awalnya tidak memahami tentang konsep Islam, apa itu masjid dan sebagainya. Tetapi atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjaya membentuk Badui yang kasar menjadi Badui yang berpegang kuat pada ajaran Islam, ya. Dan begitulah perangai yang kasar mereka juga menjadi orang yang kuat, iaitu berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telatah ini telah memberi pengajaran pada kita, terutama para pendakwah, bersabar dengan dai yang datang dengan bersikap kasar dan sebagainya. Perlu hadapi dengan cara yang penuh hikmah. Jadi ayat ini menceritakan tu menjadi pengajaran pada kita lah. Sebahagian daripada telatah perangai mereka seperti memanggil Nabi yang tadi, sebab tu Allah sebut aksaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak tahu, sebab mereka tak ada ilmu, mereka jahil dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
Jadi kita nampak di sini apakah tadabbur daripada ayat ini. Yang pertama ialah untuk para dai, tirulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersabar dengan kerana mad'u, ya, pendengar, anak-anak murid kita, supaya terimalah mereka dan tegurlah mereka dengan cara yang baik dan hikmah. Yang kedua ialah Allah menyanjung, memuji dan menyanjung sifat dengan sifat pengampun mereka dan penyayang. Allah mengampunkan dosa dan kesalahan hamba-Nya. Hamba yang jahil, hamba yang salah, maka Allah ampunkan. Contoh yang Badui tadilah. Maknanya yang kedua, Allah Maha Pengampun. Tadabburnya ialah Allah Maha Penyayang, maka tadabburnya apa yang kita perlu buat? Banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini dah nak masuk Ramadan, maka banyaklah kita mohon ampun pada Allah. Semoga kita masuk pula semoga kita sama-sama berdoa kita dapat masuk Ramadan dan bertemu Lailatul Qadar. Moga-moga kita masuk Ramadan dengan hati yang bersih daripada dosa. Pengampunan Allah Maha Luas. Allah Maha Penyayang, ya. Sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah berikan nikmat yang begitu banyak, ya. Nikmat yang tertinggi ialah Al-Quran dan nikmat hidup di samping nikmat-nikmat fizikal yang lain. Jadi apakah yang ketiga? Tujuan berlakunya kesilapan-kesilapan yang berlaku pada orang Arab Badui ini adalah mengajar kita bahawa salah satu cara tarbiyah di mana kadang-kadang kita lebih terkesan kalau kita buat kesalahan, orang tegur, lepas tu daripada situ kita mudah ingat, ya. Jadi belajar daripada kesalahan adalah lebih berkesan daripada kita tidak buat salah. Pada kebiasaan orang melakukan kesalahan buat pertama kali lalu dia nasihat dengan baik, maka dia menjadi ingatan yang paling kuat pada dirinya. Tetapi jika sekiranya dia tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia mudah terlupa. Maknanya kalau kita buat salah, orang tegur dengan baik, itu yang mudah kita ingat. Itulah tarbiyah Allah kepada dan juga tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya dan kepada kita semua. Kalau silap, maka kita perlu sedar kepada kesilapan kita, dan bila orang tegur, kita terimalah secara baik dan ingat, ya. Patutnya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menegur kita. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-Nya, kerana setiap yang dijadikan oleh Allah semuanya menjadi teladan dan pengajaran yang boleh membawa kepada hikmah dan kebaikan kita semua. Apa saja yang terjadi yang dijadikan oleh Allah adalah hikmah. Jadi itu adalah hikmah, pasti ada hikmah, ya, yang hendak diatur, yang hendak dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jadi itu ayat yang kelima. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Sekiranya, ini ayat kelima, ya. Sekiranya mereka itu bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sepatutnya akhlak sepatutnya bagi sahabat orang-orang Badui tadi, patutnya dia tunggu Nabi keluar. Tetapi dia tak sabar, dia panggil je keluar. Apa pun Allah kata, lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya, kerana setiap diadikan oleh Allah semuanya menjadi pengajaran dan teladan kepada kita semua. Jadi kita dah habis ayat 1 sehingga ayat 5, iaitu kita dah belajar mengenai larangan Allah. Surah Al-Hujurat ni banyak kepada adab, ya, hubungan manusia dengan manusia. Larangan Allah mendahului para rasul, ya. Hendaklah kita merujuk dulu kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga larang bercakap kuat, kurang sopan dengan Rasulullah,
begitu juga dengan adab di majlis ilmu, dan juga ialah larangan supaya jangan memanggil-manggil dengan suara yang kuat. Di kuliah akan datang kita akan masuk kepada ayat yang ke-6, iaitu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik dengan membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Maka dengan sebab itu jadilah kamu di atas perbuatan kamu orang-orang yang menyesal. Jadi ayat 6 hingga 9 ni adalah ayat yang membicarakan nanti adalah mengandungi banyak pengajaran di dalamnya yang mesti dan wajib dijadikan pegangan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan seharian. Ia bagi memastikan perjalanan hidup setiap muslimin itu benar-benar mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayat 6 hingga 9 ni yang 1 hingga 5 tu khusus kepada sahabat, tapi umumnya kepada umat Islam seterusnya, umat Islam seluruhnya. Yang ini adalah untuk pengajaran kepada umat Islam, orang-orang Islam dalam perjalanan hidup. Awas, kita kena jaga mengenai berita-berita yang datang kepada kita. Iaitu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang pada kamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka selidiklah terlebih dahulu agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya secara jahil. Maka dengan sebab itu jadilah kamu antara orang yang menyesal. Di dalam ayat ini Allah meminta orang beriman supaya berhati-hati apabila menerima berita dari orang-orang fasik. Jadi sebab turun ayat ini sebenarnya diwayatkan oleh ulama mengenai seorang yang bernama Al-Walid bin Aqabah bin Abi Mu'id. Seperti diwayatkan oleh Sa'id bin Qatadah bahawa Rasulullah SAW mengutuskan Al-Walid bin Aqabah supaya mengambil harta sedekah dari Bani Muttalib. Kemudian Al-Walid bin Aqabah pergi ke kampung Bani Muttalib sebagaimana dia ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila Al-Walid bin Aqabah tiba di kampung Bani Muttalib, tiba-tiba dia melihat penduduk Bani Muttalib keluar beramai-ramai, maka dia terus melarikan diri kerana menyangka orang ramai ingin memukulnya, sedangkan mereka keluar kerana mahu menunaikan sedekah. Akhirnya Al-Walid bin Aqabah pulang dan menemui Rasulullah SAW. Dia memberitahu baginda bahawa penduduk Bani Muttalib telah murtad, keluar dari Islam. Dia menceritakan bagaimana mereka keluar beramai-ramai semasa dia tiba di sana. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW mengumpulkan bala tentera untuk melancarkan serangan ke atas Bani Muttalib yang disangka telah murtad. Rasulullah SAW menugaskan Khalid Al-Walid sebagai pemimpin dan baginda berpesan pada Khalid hendaklah meneliti dan menyiasat terlebih dahulu serta tidak bertindak secara terburu-buru. Khalid pun bertindak dengan cara menghantar beberapa sahabat sebagai pengintip. Dengan rahmat Allah, pengintip itu tiba di perkampungan Bani Muttalib pada waktu malam, iaitu ketika penduduk kampung tidak menyadari kedatangan para tentera Khalid. Keesokan harinya, para pengintip yang dihantar oleh Khalid Al-Walid masuk ke kampung berkenaan. Apabila sampai di sana, mereka terdengar suara azan dikumandangkan dan para penduduk mendirikan solat. Ini menunjukkan mereka adalah orang Islam, bukan orang murtad. Setelah tiba pagi, Khalid menemui mereka dan dia mendapati mereka adalah Islam. Setelah itu Khalid Al-Walid dan bala tenteranya pulang ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW dan bercerita peristiwa itu. Allah menurunkan ayat ini, iaitu surah 6 ayat surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi kita tengok tadi akibat kesilapan Al-Walid bin Aqabah, kesilapan yang dilakukan Al-Walid bin Aqabah, salah tanggapan. Sebab itu turunnya ayat ini supaya bertabayun. Di situ perlunya
dan Bani Muttalib telah padahal Bani Muttalib ni adalah orang Islam. Mereka keluar untuk menunaikan sedekah sebenarnya. Mereka keluar kerana mahu menunaikan sedekah, dan disalah anggap mereka keluar untuk berperang, ya. Itu keadaannya. Ayat ini diturunkan menjadi pengajaran pada orang-orang Islam pada masa itu hingga ke hari ini. Sabda Nabi, "At-ta'ni minallah wal ijlati minasyaitan." Berhati-hati itu adalah daripada Allah dan bergopoh-gopoh itu adalah daripada syaitan. Jadi jangan kita bergopoh, ya, kerana boleh menyebabkan, tanpa kita siasat dahulu, menyebabkan kadang-kadang tindakan kita akan menjadi salah. Hasil daripada tindakan mereka tidak bergopoh inilah maka Bani Muttalib selamat daripada serangan bala tentera Muslim pimpinan Khalid Al-Walid. Dalam ayat ini Allah memberikan satu pengajaran pada kita supaya tidak terburu-buru apabila menerima sebarang berita. Kita hendaklah mengkaji terlebih dahulu berita itu agar kita tidak membuat suatu keputusan yang merugikan diri sendiri, terutama kalau berita itu disampaikan oleh orang yang fasik. Seperti zaman sekarang lah, kita perlu berhati-hati kerana ditakuti bahawa terlalu banyak berita yang sampai pada kita melalui berbagai alat, ya, sekarang WhatsApp-nya, FB-nya, IG-nya dan sebagainya. Maka kita tak boleh terima semuanya. Perlu bertabayun dahulu kerana kadang-kadang berita itu dibawa oleh orang-orang yang fasik. Jadi saya rasa setakat itu sahaja, ya, segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf di atas kelemahan diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.